Buletin Didik 8B bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 2,700 pelajar Universiti Sains Malaysia USM hari ini memulakan perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing sempena Hari Raya Aidilfitri. Mereka menggunakan bas universiti dan bas yang disediakan oleh pihak universiti selain ada yang menggunakan kenderaan sendiri atau dijemput ibu bapa mereka untuk pulang. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM, Profesor Dr. Adrin Abdullah berkata, kesemua pelajar yang terlibat adalah dari 3 kampus, iaitu di kampus Induk, bahagian Pulau, kampus Kejuruteraan di Nibun Tebal dan kampus Kesihatan di Kubang Krian, Kelantan. Tinjauan di kampus Induk mendapati pelajar terbabit berhimpun di lokasi pelepasan seawal jam 7 pagi untuk saringan kesihatan dan taklimat keselamatan. 14 bas disediakan untuk penghantaran pulang hari ini dan esok di mana kos petrol ditanggung pelajar, manakala bayaran tol pula dibiayai pihak universiti menerusi sumbangan dana COVID-19 USM. Selain itu, terdapat Persatuan Anak Negeri yang tampil menanggung bayaran perjalanan pulang berkenaan serta tajaan bas sewa oleh kerajaan negeri bagi meringankan beban pelajar terbabit. Saya rasa sangat happy, gembira, excited sebab dah lama sangat tak berjumpa dengan keluarga dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana beri peluang kepada kami sebagai pelajar untuk pulang ke kampung beraya bersama keluarga. Kalau saya balik di Kelantan, mungkin keadaan mungkin agak tinggi. So, langkah saya tak keluar rumah lah. Sekadar balik untuk jumpa parents dan datang sini balik lah. Saya rasa sungguh seronok kerana dapat balik beraya dengan kawan-kawan family apa semua, dan ucapan saya terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia kerana benarkan kami semua balik ke kampung masing-masing. Menurut Profesor Dr. Adrin, pelajar terbabit juga boleh kembali ke kampus menggunakan pengangkutan yang sama atau dihantar ibu bapa masing-masing kelak. Bagaimanapun, pelajar yang dijangka pulang ke kampus dari 15 hingga 20 Mei depan perlu menjalani saringan terlebih dahulu. Pelajar-pelajar yang tidak bergejala akan melalui proses pengasingan selama 10 hari di hostel. Jika mereka bergejala, maka mereka akan diisolasikan, di mana dalam konteks itu dia kaedahnya sama dengan kaedah kuarantin yang digunakan di MKN. Begitupun hampir 3,000 pelajar USM memilih untuk tinggal di kampus atas faktor kesihatan selain tidak mahu mengambil risiko jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, kumpulan pertama penuntut Universiti Sains Islam Malaysia USIM seramai 181 orang selamat bertolak pulang ke kampung halaman masing-masing di Kelantan dan Terengganu hari ini. Kesemua mereka dihantar pulang menggunakan 7 buah bas universiti melalui inisiatif program pergerakan pelajar IPT Pulang Sempena Aidilfitri. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Madya Dr. Muhammad Rusdan Muhammad Jalani berkata, pergerakan pelajar USIM diuruskan pihak universiti akan berjalan selama 4 hari mulai hari ini hingga Selasa depan ke 12 buah negeri. Kumpulan penuntut ini akan bertolak pulang mengikut jadual yang telah siap disusun oleh jawatankuasa khas bagi memastikan kelancaran operasi ini. Beliau turut mengingatkan penuntut untuk terus berhati-hati dan tidak melanggar SOP di tempat masing-masing. Kita memang minta pelajar-pelajar kita, pertama sekali mereka tak bolehlah raya macam raya tahun yang tidak ada masalah COVID. Jadi mereka tak bolehlah nak keluar beraya sakan, kemudian bebas merayau, dan kita memang pesan kepada mereka, kena tanggungjawab untuk menjaga diri mereka dan juga pastikan mereka tidak ada gejala. Kalau ada gejala, mereka kena pergi ke pusat-pusat kesihatan untuk pastikan mereka ni perlu buat swab test atau tidak. Seramai 1,979 penuntut USIM yang berada di kampus terlibat dalam program pergerakan pulang ini dengan 538 orang daripadanya memilih untuk pulang ke kampung menggunakan kenderaan universiti. 18 buah kenderaan universiti iaitu bas dan kenderaan pelbagai guna SUV digunakan untuk menghantar kumpulan mereka secara berfasa. Bagi menggarap minat dalam bidang penulisan buku, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan program pembinaan bakat tunas muda dan remaja Perlis 2021. Program ini mendapat sambutan baik dengan penyertaan seramai 100 orang melibatkan 23 sekolah menengah dan 43 buah sekolah rendah di Negeri Perlis. Program yang berlangsung selama 2 hari pada 5 dan 6 Mei lalu dijalankan secara dalam talian.
Menerusi sesi selama 4 jam itu, para pelajar dibimbing mengenai penulisan cerpen dan puisi oleh penulis-penulis muda negara berbakat besar. Antaranya Muhammad Bahrudin Bekri dan Amran Ibrahim Rashidi yang banyak menyumbang kepada penulisan dan penerbitan cerpen dan buku. Apa yang kita harapkan dengan pelaksanaan program ini, pelajar kita dapat berfikir secara lebih kreatif, secara lebih analitis dan secara lebih kritis, dan kita berharap mereka dari masa ke semasa akan dapat berfikir di luar kotak. Elemen-elemen inilah yang kita perlukan untuk generasi muda kita supaya mereka ini pada masa hadapan akan lebih ampuh, akan lebih berdaya saing dengan cabaran. Program ini antara lain mahu melahirkan barisan penulis pelapis di kalangan generasi muda. Menerusi program ini juga, pelajar yang menunjukkan potensi besar dalam bidang penulisan dipilih untuk menyertai program Minggu Penulis Remaja dan Minggu Penulis Kanak-Kanak. Berkonsepkan main sambil belajar, sensory room atau bilik sensori memberi stimulasi yang betul untuk meningkatkan kebolehan sensori murid-murid berkeperluan khas. Pelbagai kemudahan yang disediakan di bilik sensori bagi membolehkan mereka belajar menerusi 5 deria utama, iaitu rasa, bau, hidu, lihat dan dengar. Cikgu Ainul Huda Muhammad Faisal dan Cikgu Masliana Muhammad Zainul tampil dengan inisiatif sendiri menghasilkan bilik sensori ini untuk merangsang pembelajaran 7 pelajar berkeperluan khas yang mempunyai masalah-masalah berbeza seperti autism, Down syndrome, disleksia dan lembam di Sekolah Kebangsaan Serum 8, Tangkak, Johor. Ruang terapeutik dengan pelbagai peralatan membantu anak-anak ini lebih tenang dan fokus supaya mereka lebih bersedia untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Bilik sensori ini digunakan sekurang-kurangnya 5 jam seminggu oleh murid-murid berkeperluan khas ketika subjek kemahiran manipulatif dan pendidikan jasmani. Guru boleh melatih murid berkeperluan khas mengikut arahan dengan aktiviti baling dan tangkap bola. Mari kita lihat. Baling, tangkap. 1. Baling, tangkap. 2. Baling, tangkap. 3. Dan seterusnya. Aktiviti ini tadi melibatkan deria penglihatan, melibatkan deria pendengaran, dan yang paling penting, ia melibatkan deria proprioceptif. Bagaimana mereka perlu menggunakan sendi yang ada pada tubuh badan mereka. Menarik bukan? Bukan itu sahaja, pembelajaran melalui konsep ini dapat menghasilkan suasana yang menyeronokkan bagi murid-murid berkeperluan khas selain mudah untuk mengawal mereka. Malah pelaksanaan pembelajaran melalui bilik ini juga dapat membantu ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan khidmat terapi luar. Penggunaan bilik sensori setiap hari dapat membantu kanak-kanak ini mempelajari kemahiran penting seperti berjalan, bertutur, mengingat dan berinteraksi dengan orang lain. Ramadan tahun ini sudah hampir sampai ke penghujungnya. Pastinya umat Islam seluruh pelosok dunia kini berlumba-lumba melipat gandakan amalan di 10 malam terakhir bulan yang mulia ini. Tidak mahu ketinggalan, Sekolah Kluster Kecemerlangan SMK Seri Pekan Pahang memanfaatkan minggu akhir Ramadan dengan aktiviti mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi program Khatam Al-Quran. SMK Seri Pekan Pahang merupakan sekolah berasrama penuh terdiri daripada 544 pelajar dari tahap 4 hingga tingkatan 5. Menurut pengetua sekolah itu, Zahamana Zainuddin, program tersebut merupakan program kemuncak Ramadan sebelum semua pelajar pulang ke rumah masing-masing. Ia juga merupakan antara usaha melahirkan para pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah sahsiah dan kerohanian. Program-program sebegini memang kami titik beratkan. Sebab bagi kami, murid-murid yang ada sekarang ini adalah merupakan aset pewaris negara pada masa akan datang. Jadi kita perlu persiapkan mereka ini bukan hanya dari segi kekuatan kemahiran akademik sahaja, tetapi aspek kejiwaannya. Mereka perlu mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang kukuh untuk berdepan dengan pelbagai cabaran.
Disertai oleh 23 pelajar dari tahap 4 hingga tingkatan 5, program tersebut bersiaran secara langsung dari surau sekolah dan disaksikan oleh semua pelajar melalui peranti yang disediakan di kelas serta di Dewan Besar Sekolah. Menurut Ketua Biro Kerohanian Badan Pengawas Muhammad Azami Amaluddin Muhammad Darus, meskipun banyak aktiviti terpaksa dihadkan kerana pandemik COVID-19 ketika ini, ia tidak menghalang mereka untuk terus beribadah dalam bulan Ramadan. Saya berasa gembira walaupun Majlis Khatam Al-Quran pada tahun ini dilaksanakan mengikut norma baharu. Dan pada masa yang sama juga, saya masih lagi dapat merasai keindahan beribadah di bulan Ramadan walaupun terpaksa menghadapi pelbagai kekangan dan cabaran. Saya berasa gembira kerana saya dapat bertadarus Al-Quran dengan kakak-kakak, abang-abang dan serta kawan-kawan saya di asrama. Walaupun dalam keadaan COVID-19. Antara program lain yang dilaksanakan SMK Seri Pekan sepanjang Ramadan ini ialah tadarus peringkat PPD Pekan, Qiyamul Lail setiap malam Jumaat, tazkirah Ramadan setiap hari waktu pertama kelas, sentuhan nurani pagi, solat tarawih dan duha serta pertandingan mereka kad Ramadan dan kad raya. Bertemu kembali. Sedikit perkembangan mengenai COVID-19. Kes baru terus meningkat sebanyak 4,519 kes dalam tempoh 24 jam. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan angka itu boleh mencecah 5,000 kes menjelang akhir bulan ini. Jumlah itu menjadikan peningkatan kes baru kekal dalam angka 4,000 seperti semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 16 kluster baru turut dikesan dengan 8 daripadanya membabitkan kluster tempat kerja. Selangor terus menunjukkan peningkatan tinggi hari ini dengan 1,722 kes baru, diikuti Kuala Lumpur sebanyak 557 kes dan Sarawak dengan 479 kes. Manakala 25 lagi kematian turut direkodkan hari ini. Tidak lengkap rasanya sambutan Hari Raya Aidilfitri tanpa ketupat, rendang dan lemang yang menjadi juadah kemestian masyarakat di negara ini. Di Ipoh Perak, masih ada pengusaha yang mengekalkan cara tradisional untuk menghasilkan makanan tradisi itu. Pengusaha rendang Tok, Nur Huda Maisa, 48 tahun dan suaminya mula berniaga juadah tradisi itu sejak 15 tahun lalu. Menggunakan resepi ibunya sendiri, dia mampu menghasilkan 80 kg rendang tok dalam sehari. Kami masih lagi pakai kayu api. Kami nak aroma tu bau kayu tu kan. Itu yang buatkan kelainan rasa semua. Kalau pakai gas dia dah, orang kata dah cara moden lah. Keluarga itu turut menghasilkan lemang meriam iaitu lemang bersaiz besar. Ada kalanya mereka tidak menang tangan menerima tempahan mencecah lebih 1,000 batang lemang. Susah cakap lah. Cuma nak kena pandai jaga api dengan pandai isi pulut dengan santan. Kena bajetkan dia. Selain itu, bagi menambah pendapatan, mereka turut berniaga di pasar tani dan bazar Ramadan selain mengambil tempahan di sekitar Ipoh. Ini pula mengenai amalan menyalakan pelita menjelang ketibaan Syawal yang juga sebahagian tradisi di Kuching, Sarawak. Penduduk Kampung Kudai menghasilkan replika pelita gergasi demi memeriahkan sambutan tahun ini meskipun dalam norma baharu. Replika pelita gergasi setinggi 3.6 meter ini dibina di tepi jalan Kampung Kudai di Kuching. Saiznya membolehkan cahaya pelita dapat dilihat dari jauh oleh pengguna laluan berkenaan. Menurut Abdul Ladi Abdullah Cik, dia bersama 20 rakan mengambil masa seminggu untuk menghasilkan replika pelita serta gerbangnya. Bagi menjimatkan kos, mereka banyak menggunakan barangan terpakai dan kitar semula. Didedikasikan pelita ini untuk seluruh frontliner yang berusaha, berjuang, berkorban untuk melawan COVID-19 ni. Penghargaan ini dicoretkan pada struktur pelita. Mereka turut menghasilkan pelita buluh yang mempunyai 400 sumbu. Setiap malam mereka menggunakan kira-kira 10 liter diesel sebagai bahan bakar demi menyambung tradisi itu. Karam sambal oleh belacan. Maksudnya mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau
orang yang dikasihinya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meluluskan vaksin COVID-19 keluaran syarikat farmaseutika China Sinopharm untuk kegunaan kecemasan. Ia adalah vaksin COVID-19 pertama dibangunkan China. Kelulusan itu memberi petanda kepada pengawal selia kebangsaan berhubung keselamatan produk terbabit yang akan membolehkan Sinopharm dimasukkan ke dalam program global bagi menyediakan vaksin terutama kepada negara miskin COVAX. Ada juga pakar mencadangkan pemberian 2 dos vaksin itu bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Sebelum ini WHO memberi kelulusan kecemasan kepada vaksin COVID-19 yang dibangunkan Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson serta Moderna. Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas NASA mendedahkan audio rakaman bilah helikopter pemantau Ingenuity yang melakukan penerbangan keempatnya di Marikh baru-baru ini. Ia juga merupakan kejayaan pertama agensi berkenaan merakam audio rendah atau low pitch di atmosfera Martian berkenaan. Ia dirakam oleh kenderaan Perseverance 30 April lalu. Visual dan audio dengan durasi 3 minit itu dirakam ketika helikopter berkenaan melakukan pemantauan berhampiran kawah Jezero. Ketika itu, Ingenuity terbang pada ketinggian 262 meter dengan kelajuan kipas pada kadar 2,400 RPM. Lebih mengujakan apabila jurutera misi berkenaan tidak menyangka dapat merakam audio itu memandangkan kenderaan Perseverance berada 80 meter daripada helikopter mini itu. Mengikut fakta, atmosfera berbeza di Marikh yang hanya 1% ketepatan di bumi menjadikan planet itu lebih senyap. Pada 18 Februari lalu, NASA berjaya mendaratkan kenderaan robotik di Marikh dalam usaha mengesan kehidupan di planet tersebut. Kenderaan yang dinamakan Perseverance itu merupakan robotik ketiga yang mendarat di planet merah itu. Kenderaan robot itu melakukan pelayaran di angkasa lepas buat hampir 7 bulan, meliputi jarak 472 juta kilometer sebelum menembusi atmosfera Marikh pada 19,000 kilometer sejam bagi memulakan pendaratan di permukaan planet berkenaan. Bagai arah hanyut, maksudnya tidak terus berjalan ke tempat tujuan tetapi singgah-singgah di jalan. Sukan. Atlet powerlifting negara Bonnie Bunya Gusti mencipta sensasi tersendiri apabila berjaya merangkul emas pada kejohanan powerlifting Piala Dunia di Bangkok, Thailand. Bonnie yang bersaing dalam kategori 72 kg berjaya melakukan angkatan seberat 226 kg memperbaiki catatan terbaiknya 207 kg yang dicatat pada 2019. Lebih menarik, Bonnie turut menewaskan pemenang emas Sukan Paralimpik 2010 Nadir Muradi dari Iran. Turun dengan misi mahu merangkul pingat emas, angkatan pertama Bonnie 210 kg sudah pun memecah catatan terbaiknya 207 kg yang dilakar di Kazakhstan pada 2019. Terus cemerlang dengan angkatan kedua 220 kg, Bonnie meneruskan percubaan ketiga dengan angkatan seberat 226 kg. Catatan yang dilakar itu gagal dicabar 5 peserta lain. Bonnie hampir memecah rekod dunia dengan angkatan 229.5 kg pada percubaan keempat namun dibatalkan pengadil. Begitupun dia tetap berpuas hati meraih pingat emas. Perak diraih pemenang emas Sukan Paralimpik 2012 Nadir Muradi, manakala gangsa milik atlet Kazakhstan Alexander Daskov. Turut cemerlang Bibiana Ahmad yang meraih emas dalam kategori 67 kg wanita. Skuad terjun negara selamat tiba di Ibu Negara malam tadi selepas tamat aksi kejohanan Piala Dunia Terjun final di Tokyo, Jepun. Kejohanan itu menyaksikan kejayaan pada Leila Rinong meraih emas acara kegemarannya 10 meter platform individu. Malaysia turut menambah satu lagi slot ke Sukan Olimpik Julai ini menerusi Cheong Jun Hyong yang meraih slot automatik. Skuad terjun wanita negara menampilkan prestasi memberangsangkan pada saingan yang berlangsung di Tokyo, Jepun itu. Kejayaan pada Leila Rinong meraih pingat emas cukup untuk menceriakan semangat penerjun negara selepas hampir setahun tiada kejohanan kompetitif. Begitu juga dengan penampilan semula Cheong Jun Hyong yang meraih slot ke Sukan Olimpik selepas pulih daripada kecederaan dialami. Untuk pasukan penerjun lelaki, prestasi amatlah membimbangkan kita, khususnya kepada penerjun-penerjun senior yang tidak menampakkan satu prestasi yang membanggakan, dan sudah tentu kita bersama dengan Persatuan Renang
akan mengadakan satu postmortem untuk menilai kembali prestasi penerjun-penerjun lelaki kita lah. Pada aksi final acara 10 meter platform wanita, Pandalila Rino mengumpul 355.70 mata keseluruhan untuk meraih pingat emas, sekaligus menyumbang pingat emas pertama Malaysia dalam kejohanan terjun Piala Dunia. Jung Hyun pula lega berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik dan mahu memanfaat tempoh 2 bulan ini untuk memperbaiki teknik. Suasana persiapan menyambut Aidilfitri sebelum sekatan pergerakan dilaksanakan di Pakistan mengakhiri Buletin DD. Saya Tarish Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.